Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, kita dapat teruskan lagi kuliah kita bagi bulan Oktober, minggu yang pertama pada bulan ini, insyaAllah. Setelah perempuan, kita akan seperti biasa, yang telah saya nyatakan, kita akan mula dengan kita hidayah tuan dan mudah-mudahan ada tangan masing-masing, insyaAllah. Kita sama-sama membaca dan kalau kesilapan yang saya baca, saya minta maaf, kita boleh tegur dan bahasa lama ini insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita seperti yang minggu lepas ataupun bulan yang bulan lepas, kita dapat mula dengan kita bersolat di muka surat 8. Kita dah baca sampai di paragraf yang kedua di barisan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan air semayang. Jadi hadas kecil ataupun orang kata tak ada wudu tu ya, itulah tu. Saya tak ada wudu, berarti saya telah berada di dalam keadaan hadas kecil. Itu ya, soal 8 saya. Okey. Kita mula di situ tuan. Pertamanya, keluar sesuatu dari salah satu daripada dua jalan, kubur atau dubur, yang lain daripada mani dirinya yang mulanya keluarnya. Jadi wudu akan batal kalau kita kentut, terkencing dan sebagainya. Dia kata ini kecuali dari mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya. Mani ni kalau keluar tak batal wudu, tapi kena mandi hadap besar. Itu dia punya. Mani ni kalau keluar tak batal wudu, tapi kena mandi hadap besar. Dia mani ni kalau yang keluar mula-mula saja tak najis, tapi kalau yang dah bercampur dengan air mazi, maka dia najis. Yang najis apa dia? Air mani tu. Mani tak najis. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Aisyah kata dia pernah melihat tumpuk-tumpuk air mani di pakaian Nabi pakai untuk sembahyang. Tapi dia kalau keluar air mani, salah satu daripada kena mandi hadap besar ialah keluar air mani. Jadi wudu tak batal, tapi kena mandi hadap besar. Okey. Sudah kita bicara tahun bulan lepas. Kedua, bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang diingininya akan dia. Betul ya? Jadi syarat batal wudu yang kedua ni bersentuh lelaki dan perempuan, kulit lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin, yang bukan mahram, yang boleh berkahwin yang bukan mahram. Saya dengan mak mertua saya haram kahwin. Sebelum saya kahwin dengan isteri saya, mak mertua saya tu batal wudu.
Tapi kalau sebelum saya kahwin dengan isteri saya tak kata mak mertua tu mak saya. Kalau kita dah kahwin dengan isteri kita, mak mertua tu tak patut. Dia haram ambil-ambilan. Haram sebab apa haram? Kita kahwin dengan mak mertua dia sebab kita dah ambil anak dia. Kita kahwin dengan anak dia. Jadi dengan mak mertua tak patut selama-lamanya, abadan kita yaumul akhir, sekarang sampai kiamat. Walaupun kita dah cerai dengan isteri kita, dia tetap mak mertua kita abadan sampai kiamat. Dan ada pergi nak kahwin dengan mak mertua. Kahwin anak dia mati, kahwin dengan mak mertua muda, jangan. Tak boleh. Haram selama-lamanya. Dia tetap mak mertua kita, walau apa keadaan. Dia jaga. Kita cerai dengan bini dia, beli dengan mak mertua. Kelisakan dari isteri. Kita beli mak mertua kita, dia macam mak kita. Tak ada dulu. Yang mak mertua kita. Dengan adik ipar kita, batal dulu. Sebab dia haram sementara waktu. Dengan adik ipar kita. Sebab tu dengan adik ipar kita, aurat dia kena jaga. Tak boleh adik ipar kita. Jangan. Sebab kalau kita bercerai dengan isteri kita, kakak dia lah kita katakan, kita cerai dengan kakak dia, maka kita boleh kahwin dengan adik ipar kita. Yang tak boleh tu sebab kakak dia masih jadi isteri kita, kita tak kahwin. Tak boleh ambil setangkai. Orang tua kata kalau mati kakak ambil adik apa? Tikar apa? Kita jelas kan. Jadi oleh kerana itu dengan adik ipar kena aurat kena jaga. Sebab dia haram sementara. Sementara apa? Kakak dia jadi isteri kita. Jangan bila ambil perempuan ya. Kakak pun jadi isteri kita, adik pun isteri kita, tak sah perkahwinan. Yang berikutnya tu tak sah. Tak sah. Zaman-zaman ni kau boleh dekat rumah. Okey. Mak mertua tiri. Mak mertua tiri. Mak mertua tiri ni kita kahwin dengan jalan. Mak mertua tiri ni jalan. Contoh anak apa ni, dia masa kita kahwin tu, anak pada bapak dia lah. Tapi bapak dia mesti dah menjadi kahwin dengan mak lain lah. Jadi mak tiri isteri kita. Mak tiri kita lah. Tak ada juga. Kalau mak tiri kita, mak tiri mertua kita, mak tiri isteri kita lah. Maksudnya mak tiri kita lah. Tak boleh lah. Jadi mak mertua kita juga lah. Kalau mak isteri kita, tiri tak kita lah kan. Dia tetap mak mertua kita lah. Yang problem ni, kalau kita kahwin dengan mak dia, mak dia tengok anak dah comel daripada mak dia. Lain kat mak dia pula, kat anak dia pula dah. Mula kahwin dengan mak dia. Kahwin tu, ada anak punya. Aku tak tahu ke tak ada anak. Anak tiri kita tu kan, dah kahwin dengan mak dia, anak dia jadi anak tiri kita. Jadi kita nak kahwin dengan anak tiri, boleh tak? Selagi tak rukun mak dia, kita boleh ambil anak dia. Tengok, anak lawa lagi, cerai mak. Tapi orang kampung kata orang kata kok ni kan. Tapi dengan syarat jangan tubuh mak dia lagi. Boleh kahwin dengan anak dia tu, boleh. Tapi kalau dah tubuh, haram. Selama-lamanya tak boleh lah. Kalau dah tubuh mak dia, dia nak pergi nak ambil anak tiri kita tu. Kalau kita dah kahwin dengan mak dia, jadi anak dia tu anak tiri kita kan. Jadi kalau kita boleh kahwin dengan anak tiri kita tu, selagi kita tak tubuh mak dia, isteri kita tu lah. Boleh kita tubuh lah tadi. Haram. Okey. Yang tu kita kena mengaji perempuan-perempuan yang haram kahwin. Perempuan-perempuan yang haram kahwin kita dalam bab nikah adalah dia
kita mengaji kalau pasal bab nikah kan, tapi dia ada kaitan dengan wuduk dan sebagainya ni. Jadi mahram dan sebagainya kan. Tapi lagi tuan-tuan, kalau kita nak pergi nikah, nak pergi buat umrah lagi tuan-tuan, ni Arab Saudi dia tak kisah. Kita bagi dari segi hukum syaratnya dia boleh jadi mahram kita lah. Tapi Arab Saudi tak mau terima lagi. Dia punya kedutaan dia tak mau terima. Contohnya macam baru ni anak tiri nak pergi dengan puak tiri. Anak tiri, anak perempuan tiri, dia nak bermahram dengan puak tiri dia. Boleh lah kan? Anak dia juga tapi tiri kan. Tak boleh. Tak Arab Saudi tak mahu. Dari segi cara lah tak lah. Dia tak mahu terima. Lembit ni. Sebabkan ni dia nak mengurangkan jumlah orang pergi umrah. Dia antaranya lah. Okey. Tapi yang tu penting kan tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi buat umrah kan, nak pergi buat haji kan, pastikan mahram tu. Bagi penting dengan syaratnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kita urai panjang kita ni. Dan kita belajar ni, kita mengaji panjang kita ni. Dia tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Mekah dalam batal wuduk yang ni, batal wuduk yang bersentuh ni. Batal wuduk pertama tu kita akan pakai yang berapa ni, kentut, keluar air terkencing kan. Tu batal wuduk. Tapi yang hak nombor dua ni, kalau kita pergi di Mekah ni macam ni, sahabat-sahabat yang lepas haji kan ni, ini penerbangan terakhir daripada daripada Pulau Pinang kan, terakhir daripada Pulau Pinang ni. Tapi saya cakap tu, malam pukul 4 pagi ada sahabat yang mengikuti buku haji dia, buat SMS kat dia pukul 4 pagi. Dia tidur di sana lah. Dia tanya, Ustaz, ni saya nak sembahyang sunat ihram ni. Dia kata kena sembahyang sebelum subuh. Lepas subuh tak boleh. Dia baik minta saya pun terjaga. Okey, kita tak boleh tak boleh tuan-tuan. Selepas subuh tu, selepas subuh tu waktu haram sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang sunat ihram dalam waktu haram sembahyang tak boleh. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab sunat ihram tu dia sebab akan datang. Sebab kita sembahyang sekarang, sembahyang sunat ihram, kita kan dalam ihram lagi, dia akan datang berlaku ihram dia. Macam kita musafir, kita sembahyang sunat musafir dalam waktu haram sembahyang tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan datang. Kita sembahyang sekarang, musafir lagi tak lagi. Lepas tu baru kita nak musafir. Sembahyang tahiyatul masjid tak ada dalam waktu haram sembahyang. Sebab kita naik ke masjid baru kita sembahyang. Sebab dah berlaku baru kita naik. Ada orang sembahyang atas tangga tak? Sembahyang atas tangga tak? Sembahyang atas masjid, naik dalam masjid baru sembahyang. Jadi sebab dah berlaku dah baru sembahyang. Itu kena mengaji kat itu. Orang kita banyak yang pergi buat umrah, pergi sampai tak nak ingin lepas subuh, beneran sembahyang sunat ihram. Sebab kalau lepas subuh tu waktu haram dah 5 kan. Di antaranya lepas subuh. Tapi dah segala matahari tu tak apa. Satu dia tanya saya, lepas tu dia kata, Ustaz, dia buat SMS ni. Lepas tu saya jawab, dia jawab lagi. Ni kalau nak sembahyang sunat ihram ni, nak pakai ihram kan, nak balik ihram kan. Saya dah fikir kawan ni nak pergi Mekah lah kan, baru dia tanya yang tu. Itu saya jawab, siapa ni tolong telefon balik. Dia pun telefon. Dia kata, dia tadi saya nak buat kadang-kadang lah. Mengaji haji di mana? Mengaji kat Ustaz. Allahu Akbar. Dia berita nampaknya bermasalah lagi lah. Tu nak pergi dah pun. Okey, kita balik pada sentuhan ni. Jadi kalau dalam masa kita melakukan ibadah haji, maka jatuh patwa, jatuh kuasa pakar rujuk haji telah pun bermuzakarah di Shah Alam. Saya ingat tak kali yang berubah tak pasti, telah membuat satu rumusan. Dia kata kalau bersentuh lelaki dan perempuan yang halal kahwin, tak batal wuduk sehingga tidak ada syahwat. Dia pakai itu. Bila kita nak pakai, maka
masa kita duduk di Mekah. Bila daripada hotel dah selesai balik. Daripada hotel tu kita boleh pakai dah pendapat ini sampai kita balik. Kita balik dah. Macam tu. Dia sebab dia pakai pendapat ni macam ni tuan-tuan kan. Baca sikit. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Tak batal wudu sehingga tak batal wudu sekiranya tidak ada syahwat. Pendapat dia. Kita pakai dia macam ni. Yang pertama dia kata rusuh. Tuan-tuan faham rusuh ni ialah satu kemudahan, satu keringanan, satu kemudahan, satu kemudahan yang Allah bagi dekat kita, yang cara bagi dekat kita, yang Allah bagi dekat kita adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat dururah. Kadang-kadang yang dururah dalam keadaan musyaqqah, dalam kepayahan, payah sangat. Kalau kita tak pakai pendapat untuk kita nak laksanakan perintah Allah ni dalam keadaan hajat, dalam keadaan kita perlu benda tu. Kalau tidak, susah kita nak buat ibadat kepada Allah. Jadi kita boleh pakai pendapat. Dan yang kedua, azimah disebut. Azimah ni ialah satu kemestian, satu kewajipan. Ada dalam kitab ni. Semua ni yang saya tanya nak urai yang pasal sentuh kita ni ya. Azimah pula satu kemestian, satu kewajipan melaksanakan perintah Allah dalam apa-apa jua keadaan sekalipun. Itu tuan, azimah ni merupakan satu yang kita mesti laksanakan perintah Allah. Dalam apa keadaan pun kita mesti buat. Jadi apabila kita gabungkan dua tadi, usuh dan azimah ni, maka kita boleh pakailah pendapat yang saya sebutkan tadi ni. Oleh itu boleh beralih daripada pendapat Syafi'i yang masyhur, yang terkenal. Pendapat Syafi'i yang masyhur yang terkenal ni, apabila bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang haram kahwin, batal wudu. Apabila bersentuh, ni pendapat Syafi'i ya. Pendapat Syafi'i ya. Tuan-tuan tengok pendapat-pendapat lain, saya pening saya nak jawab. Kita nak tengok Syafi'i ni ya. Di pendapat Syafi'i tuan-tuan yang terkenal, yang masyhur, dia kata bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang haram kahwin, batal wudu. Pendapat dia. Tapi ada pendapat Syafi'i juga yang kita pakai sekarang ni tuan-tuan. Syafi'i juga. Ini pendapat yang tadi ni pendapat yang masyhur, yang kuat lah, yang kuat. Pendapat Syafi'i yang kuat, batal wudu. Ada pendapat Syafi'i yang marjuh. Yang marjuh ni pendapat yang lemah, yang mengatakan pada tadi pendapat Syafi'i juga, tapi marjuh yang lemah, tak kuat lah. Dia kata apa? Tidak batal wudu jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Jadi kita pakai pendapat, walaupun pendapat ini lemah, tapi oleh kerana dia keperluan, dia ada setengah 2007 kalau tak salah saya, masa saya buka tentang Tuan Jemaah Haji itu daripada kulit, duduk sama dengan mantap saya. Dia tak mau pendapat, dia tak mau pakai pendapat ni. Dia kira bersentuh batal. Dia pergi tawaf daripada pagi sampai pukul 3 petang, baru selesai 7 pusingan. Dia main cerita kat saya, dia kata dalam TV tanya awak, tawaf tadi ni daripada pagi sampai pukul 3 petang. Tawaf sampai berapa kali sunat, berapa kali aku. Kena banyak aku buat sunat ni kan. 7 kali dia kan, 7 kali aku sampai. Dia kata apa? Dia pakai pendapat yang kuat tadi, pendapat yang masyhur tadi ni, sentuh batal. Sehingga dia tawaf sampai pukul 3 petang, tunggu semayang semua tu. Nak semayang maghrib tu kan. Takbir tu pada perempuan pula tu pergi sentuh kaki dia, tak semayang terus. Sampai ambil wudu, tak boleh duduk berdiri gitu, tak semayang maghrib.
Dia ambil wuduk pula pun main sorang-sorang. Duduk dalam masjid di Arab, tak main mari. Sebab apa? Sebab tentu. Jadi bila dia bagi tahu saya tadi main lah. Panggil duduk dalam bilik tu, duduk pada dia pakai pendapat ni. Sebab ada orang berkhusus haji ni dia kata tak payah. Tak ada durur kan. Allah Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, tuan-tuan pergi buat umroh pergi buat haji boleh pakai pendapat. Tak ada masalah. Dia masih suka dengan pendapat Syafi'i juga tuan-tuan, tapi dia lemah. Tapi kita boleh pakai sebab dia perluan. Kalau tak pakai yang tuan-tuan tak tahulah kalau tuan-tuan pergi buat Allah. Pengalaman saya bertawar dia sehingga tidak ada syahwat. Orang tanya saya macam mana Ustaz naik syahwat kan. Jadi paling mudah pada tuan-tuan, kita tawar tu jangan duk kisah. Kita sebab haji kita bawa dia ada kata kan. Jadi kalau masa tawar ni tuan-tuan, jangan duk kisah siapa sentuh siapa. Yang kita buat tak erti je. Jangan duk tengok siapa dia. Takut-takut kita terpandang tengok, oi comel pula dia jadi macam syahwat kan. Jadi kita tawar pun tak erti. Tawar pun tak erti. InsyaAllah kan? Jadi kita boleh pakai pendapat ni tuan-tuan. Okey. Ketiganya menyentuh zakat atau farad atau hulqah, dubur anak Adam yang tepat saya kata yang kumut najis tu dengan tapak tangan dengan tiada berlapik. Dengan tapak tangan dengan tidak berlapik. Berlapik apalah. Keempatnya bila akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitar atau tidur yang tidak tetapkan pada tempat kedudukannya, iaitu tidur yang tidak tetap papan punggung macam saya dah murai bulan lepas kan. Dia main dengan rumah main punya awal lagi awal suruh isteri dia masuk awal nak makan main masjid awal. Main dulu dalam penjuru dia ada tempat dia dah sandak dia angkat kaki blok. Lena terus. Jadi kalau sekiranya dia lena, dia tidur. Walaupun dia tak kentut, walaupun dia tidak wuduk dia tak terbatas dengan sebab-sebab yang kita sebut di atas tadi. Sebut dia kerana papan punggung dia tu dia tak duduk macam tu, dia angkat kaki sebelah kan macam mana kan. Tak, maka batal kalau sekiranya dia lena. Dia tidur lah. Kalau dia tak tidur tak apa. Dia tidur ayam-ayam tak tidur. Ya? Bayar tuan-tuan. Dirugi lah kalau dia macam tu, bangun-bangun, orang komat dia pun bangun dia bayar terus. Tak pula dia jadi tu imam pula. Sebab tu yang aktornya siapa yang macam tu dia sudah jadi imam. Sebab dulu tuan-tuan, kalau kita di pembina dulu sebanyak minyak pun elemen kita pegawai masjid ni dia ada imam, timbalan imam, khatib, timbalan khatib. Belajar tu. Dia ada 4 orang. Imam, pembantu imam, timbalan imam khatib, timbalan khatib. Dulu. Jadi ada di masjid-masjid tertentu ni yang nak jadi imam, dia pun jadi imam. Aku tak ada ketubah, aku imam. Khatib, yang khatib dia kerja baca ketubah kan. Aku tak menjadi imam, aku ke imam. Jadi dia jadi berdiri. Tak berdiri. Jawatan dia macam tu kan. Jadi bahaya je tu kan. Kita buat pembinaan, kita jadikan 4-4-nya di imam. Imam nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebab itulah apabila JAKIM bagi allowance, pulau Pinang ni kecil saja, tapi kena bagi banyak peruntukan kepada imam. Sebab satu masjid ada 4 orang. Nah ni tak ada lah. Ni kalau mati dia setakat 2 orang je, tak tambah orang, tak tambah. Sebab apa kita buat macam tu tuan-tuan? Sebab kita mengharapkan supaya orang yang jadi khatib itulah yang lebih aula jadi imam. Sebab khatib pasti dia takkan lena. Kalau pas khatib hidup baca ketubah lena kalau pasti dia takkan lena. Jadi dia turun jadi imam okey dia. Yang kita bimbang ni tuan-tuan,
Kalau macam dulu, dia naik macam tebah, khatib naik macam tebah, imam duduk bawah. Imam malam tu tengok bola ke apa kan, wallah alam lah kan, dia mengantuk tengah. Dia lena, ya Allah, tak dengar langsung ruku-ruku ke tebah tu. Lepas tu orang pakai cek jadi imam. Dan nak jadi imam, tak sah tu kan. Sebab imam tak dengar khutbah. Kerana itu kita pindah, yang tu kita bagi jadi 4. Jadi kerana itu tuan, yang lebih afdal, yang lebih baik, siapa yang jadi khatib, dia sudah jadi imam kepada Allah. Okey. Saya beritahu tuan-tuan, lagi tuan-tuan itu cara ke imam-imam ni kadulah dia. Tapi yang afdal macam tu lah, yang afdal macam tu. Saya bimbang juga, saya bimbang. Ke tempat saya mengajar, tiba tanya kau kan, kita pun jawab macam biasa. Masa duk makan macam ustaz, kami tanya ustaz tahu tak berlaku di mana? Saya tahu. Tok imam kami ni. Okey. Habis itulah. Masuk yang barunya, bermula suci daripada hadas kecil. Itu dengan mengambil wuduk. Jadi tuan-tuan dan puan nak menghilangkan hadas kecil, kita ambil wuduk saja. Tak ada wuduk, kita berada dalam hadas kecil. Nak menghilangkan hadas kecil, ambil wuduk, selesai. Itu dia. Bermula wuduk, bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Nak ambil wuduk ni ada 6 perkara, tuan-tuan, 6 perkara. Fardu wuduk ada 6 perkara. Pertama, niat dengan hati disertakan akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Kita baca bagi habis itu dah. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Sunat. Sunat dilafazkan dia akan lidah dia. Dia akan dia tu iaitu niat dah dengan lidah, iaitu nawaitu raf'al hadasil asghar. Artinya tambah sikit lagi. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitu wudu lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat wudu, sahaja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitu fardul wudu lillahi ta'ala, artinya saja aku mendatangkan akan fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Okay. Niat tuan-tuan, niat ni sunat kita melafazkan dengan yang macam saya sebutkan tadi ni tuan-tuan. Dia ada beberapa perkara di sini. Niat ni tuan-tuan, kalau ikut mazhab Hanafi, hukum dia kita sebut niat ni fardu wudu, niat. Tapi kita melafazkan tu pun sunat. Kita melafazkan dia, tuan-tuan kata niat tu sunat pula. Niat tu sunat. Kalau tuan-tuan berpendapat niat itu sunat, itu mazhab Hanafi. Hanafi dia kata sunat je niat. Tak niat apa? Tapi kalau ikut jumhur fuqaha, wajib berniat. Jadi salah satu daripada rukun wudu kena niat lah. Okay. Sunat kita berniat dengan kita berlafaz. Sunat macam kita sebut tadi ni. Kalau sekiranya kita daimul hadas, kita daimul hadas. Orang daimul hadas ni ialah orang yang ada penyakit. Contoh. Katalah dia kita ada bumuk-bumuk ni Jarun, kita punya sepepat ni kenok lah. Kita punya kencing dah kadang-kadang kita duduk keluar. Kalau dia nak kencing tu kena pergi cepat-cepat. Kalau tidak nanti dia tak boleh sepepat. Maklum sajalah sepepat lama kan. Kita boleh tukar je. Dia terkeluar tu tak. Dia kena keluar. Bersin sikit keluar. Ya, kalau kata kita selalu air kencing tu keluar kan, kita nak kata kita ni masuk dalam kategori daimul hadas atau tidak, kita kira macam ni. Masa kita ambil wudu, selepas kita ambil wudu tu, kita sempat tak nak melaksanakan semayang ni. Kalau kita boleh sempat semayang sampai habis 3 rakaat, walaupun kita selalu duduk kencing
kita keluar air kecil kan, tapi lambat sampai kita dapat melaksanakan fardu sembahyang ni, maka kita tak boleh dikira kita ni dalam dai muhadatsah. Tapi kalau kita ambil sampai ambil tak ada nak keluar bilik ayat lagi dah, keluar pula dah, pergi ambil pula dah. Itu kita dah masuk dalam kategori dai muhadatsah kalau sekiranya air kencing. Ni ada setengah tu yang jadi kentut ni, kentut. Ambil sat keluar dah, bunyi pun dah. Ada lah macam-macam kan. Ada macam-macam penyakit ni tuan. Yang makin gemuk ni. Tak ada nak buat lagi kentut. Jadi yang kentut pun macam tu juga tuan-tuan. Kalau sampai kita tak boleh nak ni, kita kena cuba pastikan lah. Tapi kalau yang ayat kencing ni tuan-tuan, dia punya cara dia, kita kena, nanti kita akan sampai kan. Sampai tapi saya dahulu kita buat kot ni. Kita kena sampai dalam bab tu tuan. Takut ada sahabat-sahabat kita yang macam tu. Dia cara dia tuan-tuan, kita kena basuh dulu kemaluan kita. Dia perempuan lagi basuh dulu. Kemudian kita kena ikat dia sikit. Kalau perempuan tak payah ikat lah, pakai dia punya apa panggil tu, alat dia tu kan. Jual kat kedai banyak tu pakai. Kita orang lagi ikat, basuh, ikat sikit. Dia ikat kuat sangat. Lepas kita ikat sikit tu tuan-tuan, kalau kita tak mau ikat pun tak apa, kita pakai hak perempuan tadi ni, yang tak perempuan pakai tu. Lelaki-lelaki boleh pakai tak? Salah-salah kan. Saya pun dah tengok. Saya tu kan 20,000. Jadi masuk-masuk bilik kau tengok apa bawa kaki banyak. Banyak dia pakai. Sebab apa dia pakai? Dia selalu kencing malam. Tua lah, kencing malam tadi. Dia kena pakai. Tapi mula-mula dia begitu dia tak pakai sebab dia tak selesa nak tidur. Dia kencing atas tilam tu tuan, habis jemaah hak nak bilik tu marah. Main cerita kat saya, dia pun tak tahan nak duduk dalam bilik tu. Saya pun bila pergi nak melawat, nak pergi tengok, pergi masuk terusan balik. Bau dia punya tu, pasal dia kan bilik tu aircon. Orang tua pula kencing, kalau budak-budak dia tahan juga kan. Jadi kalau kita pun, kalau dah kita boleh pakai tu juga. Pakai tu tujuan kita nak tahan supaya kita tidak meleleh. Tujuan pun kita ikat supaya air kencing keluar dia tak meleleh. Itu maksudnya. Jadi kalau kita pakai yang pampers ke apa apa kan, macam tu jugalah, untuk tidak meleleh. Kita boleh pakai. Lepas kita basuh, kita pakai dulu, bagian elok, terus kita ambil wudu. Dia kena mualat kan. Basuh, pakai yang tu, lepas tu terus ambil wudu. Terus ambil wudu tu terus melaksanakan fardu sembahyang. Macam tu. Lepas kita ambil wudu tu, dia nak keluarkan keluar. Dia tak, kita tak kisah arah. Jadi masa kita nak mengangkat wudu tu, kita kena kata rafa'al wudu. Kita kena sebut wudu. Kata wudu itu bagi orang yang dai muhadatsah. Rafa'al wudu. Okey. Nak cerita yang tu tu. Okey tuan-tuan. Nanti kita masukkan nanti insya-Allah macam orang yang istihadah, darah dia selalu tak berhenti kan. Itu pun masuk dalam dai muhadatsah juga lah. Dai muhadatsah. Kentut selalu kentut. Tapi yang kentut dia tu lagi lah. Kentut ni kita tu pakai juga yang tu. Pakai pampers tu. Tapi kentut ni dia tak ada sumat tu kan. Dia kena sumat benar daya dia. Kita pakai tu. Dia macam tu je. Kita basuh, pakai tu, terus dia betul. Lepas tu dia nak kentut, tak kentut dia punya pasal. Tak barat. Tak nak masalah. Cuma satu fardu, satu wudu. Satu fardu, satu wudu. Nak buat yang sunat banyak mana pun tak apa. Tapi jangan lepas kita buat fardu, tak ada dah buat yang fardu lagi. Macam tu. Contohnya, kita sembahyang, katalah kita pergi Mekah. Kita sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, fardu. Lepas tu, kita nak pergi tawaf umroh kata. Pergi tawaf umroh kan. Rukun umroh lah, tak boleh. Tapi kalau pergi tawaf sunat, tak apa. Jangan buat yang fardu tu tak boleh, tak. Dia sekali je. Kalau habis tu kita kena ambil. Walaupun tidak batal untuk kita, walaupun tak kentut dan sebagainya kan. Apa juga dalam kes jamak kasar? Ya. Supaya jamak dan kasar. Yes. Kita kena berhenti pergi ambil wudu tu. Dan dibolehkan
Kita berhenti kerana itu dibolehkan. Sebab biasanya muqassar ni dia kena mu'alahkan. Okey. Keduanya jadi tuan-tuan belum habis. Jadi tuan-tuan kita niat nawaitu raf'al wudu ni tuan-tuan, nawaitu raf'al. Masa kita sebut nawaitu raf'al ni, nawaitu tu saja tuan-tuan. Air pada dia kata di sini niat dengan hati disertakan akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada muka. Nawaitu tu ayat tu dia kena rasa hidung ke mana-mana tak apa, tapi dalam bahagian muka. Jangan niat nawaitu raf'al wudu. Lillahi ta'ala baru kita basuh muka tu sama-sama. Kalau ikut yang ni, dia kena disertai. Nawaitu tu kita ayat dah sampai di saja aku mengangkat wudu tu ayat tu dah sampai di muka kita. Macam tu. Keduanya membasuh mukanya bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambutnya, kepalanya hingga 2 tulang dagunya. Itu dia. Kalau daripada sini tuan-tuan, had panjang ni daripada mula tumbuh rambut tadi. Kalau kawan tu botak lincin, rambut tak ada, tak mana usah nak mula. Tengok adat dia tak mana mula orang kalau ada rambut. Dia tak ada rambut, kira. Ini kan? Kira kan? Kita kira orang yang ada rambut tak mana. Tentulah dia pun walaupun dia botak lincin. Soal juga dia tak ada rambut tak. Lahir-lahir macam tu aja, lincin dah. Jangan kita nak kira orang yang ada rambut ni tak mana. Kita pun dia kena pakai macam tu jugalah. Daripada tumbuh rambut ni sampai tulang dagu ni, kita kena basuh. Jangan bila bubuh dalam muka ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak sempurna wudu, tak sempurna sembahyang. Dia kena jaga itu. Kita tengok banyak kadang-kadang ambil wudu dia buat hele-bele. Tu ustaz. Tu apa Hamid Tahir tu mengajar kat Masjid Negeri dah hele-bele. Tak mau. Buat bagi betul-betul. Ambil bagi sapu, bagi elok, bagi lambat kita apa. Okey. Kemudian dia kata di situ, dan pada lebarnya barang yang antara dua telinganya. Daripada kuping telinga ni ke sini. Jadi daripada telinga ni main ke sini, daripada tumbuh rambut ni sampai ke daun ni. Jadi semua tu lah. Semua tu dikira muka. Jadi tuan-tuan kena agak basuh tu kena bagi keseluruhannya lah. Jadi pastikan air kita ni tuan-tuan kita tanda sahaja aku mengangkat wudu ni tuan-tuan, terus kita dah sampaikan air di muka kita sampaikan dia, kita jangan angkat tangan sampai tu terus kita ratakan air di seluruh muka kita. Yang angkat di pipu dia tak mau itu, tak mau. Jadi sudah jadi mustahmal. Jadi tuan-tuan, air ni macam mana? Kalau kita di sini tak apalah, di Tasik, Masjid Tasik Gelugok ni ayat banyak. Buka semuk-semuk. Ada kolak lagi dah tak ada masalah. Kalau kita pergi tawaf, batal wudu. Nak pergi ambil tempat wudu ni jauh, subhanallah. Ini kita boleh ambil kat tepi yang dia buat guna air dalam tuan. Dia sebut di sini mengalir saja. Air tu mengalir. Kalau kurang-kurangnya dia sebut ni, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kita Fiqh Islami wa Adillah Nas. Kitab tu ada 4 mazhab di situ dalam kitab tu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dia kata dalam huraiannya 2 titik. Maksudnya ayat tu dah. Okey, tuan-tuan. Kita mana kita turun ni. Yang ni dah boleh basuh muka dah. Sebab dia sudah ada beberapa titik dah. Lebih daripada 2 titik dah. Boleh basuh dah. Kurang-kurangnya 2 titik. Yang dia tak mau tu kita ambil kentola, tak ada layak, lomok, itu dia tak mau. Jadi kalau kita pergi muka, yang paling mudah tu kita basah.
Kedai yang tumbuh tu apa? Spray tu lah. Kedai gunung lah. Boleh lah. Kalau kita pergi dekat tempat tu ambil minum air Zam-Zam tu lagi banyak lah lebih daripada 2 titik ni kan. Tak ada masalah lah tu kan. Tapi kita ni pasal tak pernah buat macam tu. Kita pasal tak buat. Lagi tak basah baju tu belanga tu tak. Ada jenis buah-buah lagi bahaya. Kepok ayak dah basah habis. Tanya awak tu. Basah macam tani tak kena, yang ni tak kena dah. Jadi masjid negeri dah seorang perempuan dia rajin telefon. Buah-buah betul dia. Dia kira tuan-tuan, dia cerita dia mana ada bilik ayak dia tu. Dia kira dia ayak dia pakai shower dia kan, kena sini. Lepas tu ayat tu mencik di dinding, ayat dinding tu kena dia kira musamman. Dia kata Allah, saya kata kalau macam tu mandi terus padang. Janganlah sampai kan. Dia sampai macam tu. Dia punya dia punya syaitan mengasuk dia sampai macam tu dia punya bijak. Bahaya benar. Itu kerja syaitan. Jadi kita jangan ada was-was kan. Allah betul. Okey. Membantunya okey. Dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya, dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti tuat. Jadi apa benda yang ada di atas muka dia tu dia kena basuh semualah. Pasal benda-benda yang ada tuat ke apa atas muka dia tu dia sebahagian daripada muka dia. Bahagian dia kena basuh semua. Dia kena basuh semua benda yang ada atas muka dia. Ketiganya membasuh 2 tangannya hingga ke siku. Keduanya basuh tangannya hingga ke siku. Kena pastikan juga tuan-tuan. Oleh Tok Hamid dia tengok yang ni. Dia kata basuh hingga ke siku. Jangan siku tu ke bawah. Ni kuku. Ni ayat pancuk kan. Siku tadi. Kalau itu Tok Hamid dia tak mau. Dia kata sampai ke siku. Jadi kita kena mula di sini. Dia ada setengah dia bubuh siku dia jadi kan. Ni ayat pancuk tu ni. Dia pasal mula dengan siku. Kan? Kalau ayat dia kata macam tu kan? Jadi kalau boleh kita dia paling mudah daripada sini lah. Senang tuan-tuan daripada sini. Kalau pakai pancuk kan? Maka wajib basuh barang yang di atas, barang yang ada atas keduanya dari segala bulu-bulu, jikalau lebat sekalipun, dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas keduanya. Semualah macam tadi juga lah. Kalau apa yang ada atas tangan itu yang tumbuh dan sebagai kulit atau apa-apa pun dia kena basuh sampai ni lah. Keempat, menyapu sedikit. Ini tak basuh. Menyapu sedikit. Menyapu sedikit dari kulit kepalanya atau rambut. Kulit kepala dia atau rambut. Orang yang tak ada rambut, kepala lah. Kalau yang ada rambut, atas rambut lah. Atau itu tuan-tuan, yang ada di dalam hak kepalanya. Jadi dia kena sikit cukup tak? Tak? Cukup lah. Sudah memadai untuk menyatakan menyapu di kepala dia tu. Kalau kita ada rambut, kalau kepala tu ada rambut, atas rambut lah. Kalau dah kepala tak ada rambut, atas kulit kepala dia lah. Macam tu. Sikit pun cukup tak? Tapi kalau yang sunatnya bubuh macam tu. Itu yang sunatnya. Keseluruhan kepala. Itu sunat. Jadi kalau kita nak ambil, kita ambil wuduk ni tuan, kita buat yang sunat-sunat juga lah. Jadi saya ingat lagi Datuk Amin dia kata, bila lagi kita nak buat yang sunat? Nak tunggu bila lagi? Umur dah lanjut dah.
Kita kena buat lah sunat-sunat tuan-tuan. Maksud ayat dalam itu kita buat lah sunat dapat pahala. Buat basuh kepala bagi habis. Ayat kita dalam pahala. Di muka kita kata lah. Okey. Buat yang sunat-sunat, banyak sunat-sunat tuan-tuan. Kalau saya nak cerita ni banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berhajat kita boleh cerita lagi. InsyaAllah banyak benda-benda sunat. Kalau boleh kita buat yang sunat-sunat tu tuan-tuan. Kelimanya membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh, dan wajib menyampaikan air pada segala pecah-pecah dan kelipiat yang ada pada keduanya. Keenamnya tertib seperti aturan yang tersebut itu. Okay. Jadi kelima ni basuh kaki. Basuh kaki. Yang kita nampak sangat kesalahan-kesalahan orang yang ambil wudu ni tuan-tuan. Yang pertama, dia basuh muka tak sampai ruang lingkup muka yang dikena kaki. Ni, dan tepi ni dia tahu mana clear sangat. Hidup perdekat depan ni saja. Kan? Dia tak basuh sampai tepi ni. Iaitu yang kita selalu dapati kesilapan, kesalahan kita yang menyebabkan wudu tak sah. Yang kedua, kita basuh tangan tak sampai, dia kena bagi lebih pada siku ni. Hak siku, dia kata siku jangan ngam-ngam siku, bagi lebih hak dia tu. Ada setengah kita dia kata wajib lebih tu, wajib lebih. Jadi kalau basuh tangan ni selalunya tani lah, dia pakai macam tu je. Kan? Yang kepala tak apa. Kepala tak ada masalah sangat. Kepala tak ada masalah. Kaki ni tuan-tuan dia berdiri. Berdiri dia buat macam tu. Jadi, kalau boleh. Dan kita bagi boleh. Yang pertama kalau basuh muka sampai habis. Basuh tangan ni tuan-tuan kita buat macam tu. Sebab ni kita apa? Kita apa? Ratakan air tu. Ratakan air. Kaki pun macam tu tuan-tuan. Kita minta maaf saya tunjuk ni kan. Kita buat macam ni. Ni buat macam ni. Di celah-celah kaki kita ni. Kita apa? Sunat hukumnya kan. Dan kita basuh lah maksudnya macam tu. Jangan pakai Allah Allah. Itu di antara yang kita tengok kesilapan-kesilapan je lah. Betul. Kemudian dia kata di sini tertib. Tertib dia kena mula dengan niat. Lepas niat basuh muka, basuh tangan, lepas basuh tangan, sapu sikit di kepala, kemudian kaki. Itu saja rukun wudu. Yang lain sudah buat itu saja. Tertib, jangan pergi pederat. Lepas niat basuh tangan dulu. Lama dah aku basuh muka, buat saya baru lah basuh tangan dulu. Atau mula dengan kaki dulu tadi. Tapi tadi dia kena tertib satu lepas satu. Dan kalau ikut tertib ni tuan-tuan, selepas kita sempurna niat basuh muka, sempurna basuh muka pun boleh basuh tangan. Kalau tak sempurna basuh muka, pergi basuh tangan, tak boleh juga. Tapi sebab dia tak tertib, kena sempurna basuh muka bagi clear elok-elok, baru boleh basuh tangan. Basuh tangan bagi elok-elok, baru sapu ke kepala, lepas tu baru kaki. Itu kata tertib tu. Macam kita pergi buat haji, buat umrah. Buat umrah kan, dia ada 5 rukun. Niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting untuk umrah, tertib pada keseluruhan rukun. Jadi kita kena niat umrah dulu, niat bagi sempurna, baru kita tawaf. Tawaf bagi sempurna tujuh persinggian dengan syarat-syarat sah. Tawaf 8 tu sempurna cukup, baru boleh pergi sa'i. Kalau tak sempurna tawaf ni, pergi sa'i tak sah. Tak sah tuan-tuan. Sa'i bagi sempurna cukup syarat 6 syarat sa'i tu bagi sempurna, baru boleh pergi bergunting. Kalau tak sempurna, tak sah umrah kita. Dan kita masih dalam umrah. Jadi kalau kita buat haji tamattu, masih dalam umrah, bawa pergi ke haji, niat haji, 3 mazhab kata tak sah. Haji tak dapat.
Yang 2007 orang jemaah dia buat haji tamattu, dia buat umrah kali pertama. Umrah kali pertama dan umrah itulah yang kali pertama aja. Dan itulah yang terakhir. Betul apa haji tu? Dia punya kedekutnya. Ya. Tu dia tawaf sampai tingkat 4 dia kentut. Kentut dah batal untuk dia. Salah satu daripada syarat sah tawaf kena ada wuduk. Dia tawaf juga sebab itulah kali pertama dia sampai Mekah, itulah kali pertama dia tengok Baitullah. Dia rasa takut lagi dia nak pergi ambil wuduk tak mana, lagi kawan dia tinggal, dia nak balik pergi mana, lagi dia sesat, dia tawaf juga. Siapa pun tak tahu dia kentut. Dia tawaf, habis tawaf sa'i, pasal sa'i berputih, lepas tu balik sengat. Kita dah pergi terambung pun tak main dengar. Kali dia sampai hari ke-8 niat haji, pakai ihram haji, niat haji. Niat haji tu kan. Sampai hari ke-13 baru dia tergerak hati nak main buat dia nak cerita masalah. Dia kata apa main? Dia kata makcik tak dapat haji tu. Dia teriak. Dia ada 4 mazhab dia. Syafi'i kata tak dapat dah. Kalau ikut pendapat Syafi'i dia tak dapat haji. Ikut Imam Malik pun, Imam Nabi pun dia tak dapat haji. Imam Malik pun dia tak dapat haji. Imam Malik dia hebatnya bersalahan ulama mazhab ni. Imam Malik kata selagi dia tidak sembahyang sunat tawaf. Makcik ni sembahyang sunat tawaf dah sembahyang. Tapi sunat tawaf dia sah dah, tak sah. Sebab apa? Tawaf dia tak sah. Jadi dia dapat haji Imam Malik lah. Dia kena berniat satu daripada haji pada tahun ni memanfaatkan Imam Malik. Jadi dia tak dapat walaupun benda-benda berlaku, tapi kita boleh taklid kepada Imam. Allah, ya, penting tu tak saya tengok. Baru ni saya pergi ramai orang umrah. Tapi sial lah. Boleh duduk telefon tanya tu, nak balik dah. Allah, saya mengharapkan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia punya risikonya tuan-tuan. Kalau kita ada darah, kita masih dalam ihram haji, balik jadi wali, nikah tak sah. Orang dalam ihram mana dia nikah? Orang dalam ihram bukan boleh jadi wali. Tak boleh. Kita dah lama dah tu. Lama dah buat umrah tak sah, masih dalam ihram. Balik jadi wali nikah anak kita. Allahu Akbar. Nikah tak sah sebab wali dalam ihram. Kita kata anak kita macam mana? Anak kita dia boleh jadi nikah fasik. Nikah fasik ni dia bertubuh tak dapat sebab apa? Dia yakin ayah dia layak jadi wali bagi dia. Wali dia yakin tak? Wali dia pun yakin juga. Dia pun tak tahu dia sanggup umrah tu dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak mengaji. Umrah sebab apa? Duit ada enggak? Pada duit pergi Cina, pergi umrah. Kita masih dekat sakit apa? Tapi kita nak beri ingatan supaya jangan main-main. Monok saya nak pergi. Ngaji dah. Tersipu dia utang. Kita berhenti tadi segmen ini sebab untuk tuan-tuan saya dah ni dah tak jadi imam sah dah, jadi JPP pengat kuasa tu kan. Minggu lepas dah. Jadi malam ni petang tadi kita ada di Peranjaya, ada malam ni ada operasi bersama dengan pegawai masjid. Kita tahu tak keluar ni siapa yang pergi. Jadi malam ni saya nak balik bersama dengan mereka lah. Bos tak ada susah pula kan. Saja serta-serta je tuan-tuan kan. Jadi bertanya apa Ustaz daripada Imam Sa'ad jadi enggak kuasa pergi angkat orang. Saya jawab je lah. Jawab tu saja nak beri seronok hati je. Nak beri semangat sikit. Kalau tidak kita tak nak semangat kerja, lenceh kan. Dia bila jadi imam, dia jadi penguasa pula. Bila angkat orang. Dia kata, ada ayat Quran kata, ya'muruna bil ma'ruf. Suruh benda yang baik kan. Kita dah buat dah setakat yang kita mampu. Kita dah buat dah macam itu. Kurang lagi kita buat sikit. Yang berikutnya dia kata ya'muruna bil
Jadi lengkap lah kalau kita buat itu. Saja nak bagi sedap hati lah. Okey. Jadi kita akan sambung hari Selasa depan, tuan-tuan. Kita boleh adu dengan macam program. Saya minta maaf lah kadang-kadang saya begitulah pendek tak ada hari Selasa 8 bulan. InsyaAllah 8 bulan insyaAllah. Setakat ni tak ada apa-apa lagi dah. 8 hari bulan sebelum bulan. Tasik hukum. Kita mengaji sikit apa lah. Yang penting ingat dan boleh diamalkan. Okay, kita akan baca Makkah hadis sikit tentang kematian yang kita dah baca dulu insyaAllah. Kita dah baca dulu 2 hadis yang berkaitan dengan kematian ini. Dan hadis yang pertama, hadis yang ke-56 daripada Aisyah meriwayatkan, dia kata, aku melihat Nabi SAW masa baginda hampir wafat. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Aisyah kata dia tengok Nabi dekat nak mati, wafat, wa indahu qadahu, di sisi dia ada bekas air, kemudian Nabi celup tangannya dalam bekas air. Nabi berdoa, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah aku pertolongan terhadap penderitaan maut atau sakratul maut yang sedang aku hadapi ini. Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nabi Aisyah meriwayatkan pula hadis yang berikutnya 57. Nabi Aisyah kata setelah dia melihat Nabi bagi kekasih Allah pun agak sukar menghadapi sakratul maut, akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, maka dia tak rasa cemburu, dia tak rasa heran, dia tak rasa terkejut kalau dia tengok orang lain mati mudah. Ada sebab-sebabnya yang Allah jadikan demikian. Ada sebab-sebabnya, betul kan? Okay, hadis yang ke-58. An Anas, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rabba tabaraka wa ta'ala yaqulu wa 'izzati wa jalali la ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfiru lahu hatta astawfi kulla qati'atin fi unukihi bisaqamin fi badanihi wa iktarin fi rizkihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia, iaitu mematikan seseorang. Demi kebesaranku dan kemuliaanku, aku tak akan matikan seseorang. Mengeluarkan daripada dunia itu maksudnya mematikan seseorang. Yang aku hendak mengampunkan dosanya. Jadi Allah nak ampunkan dosa orang tu, Allah tak akan bagi dia tu mati sehingga Allah buat macam ni. Sehingga Allah lakukan benda yang kita lakukan. Jadi Allah kata dengan kemuliaan dia, dengan kebesaran dia, dia nak ampunkan dosa orang tu sebelum dia nak matikan orang tu. Sebelum kawan tu dimatikan, dia nak ampunkan dosa orang tu. Apa yang Allah buat, apa yang Allah jadikan kepada orang tu, orang yang Allah nak ampunkan dosa tu, sehingga aku sempurnakan bagi balasan, sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya. Jadi Allah kata dia akan sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggung. Rupanya orang yang Allah nak ampunkan dosa tu, dia tu ada buat salah, ada dosa. Jadi Allah akan sempurnakan balasan yang dia tanggung tu, kesalahan-kesalahan dia tanggung tu, dengan Allah jadikan dengan ditimpakan penyakit pada badannya. Rupanya Allah bagi kita dapat penyakit ni, di antaranya, ya Allah nak ampunkan dosa kita sebelum Allah nak matikan. Cara Allah nak ampunkan dosa kita sebelum
dimatikan. Allah kata di sini dalam hadis ini tuan-tuan, Allah bagi datang penyakit kali. Datang penyakit. Jadi kita jangan duk macam butuh asap. Marah ke Allah. Apalah aku hari-hari main-main jemaah. Sehat elok, bagi aku lumpuh. Yang orang tak pernah main semayang ni, tak ada masalah. Marah ke Allah. Kita tak bersyukur dan tidak berterima kasih dengan keadaan. Kita kena ingat itu. Ingat itu tuan-tuan. Kan? Macam-macam kita kan. Kita kena duduk elok-elok, pagi esok tinggal dekat kata tak boleh bangun. Ya Allah ya Rabbi. Lumpuh. Kan? Jadi kita kena kembali. Bagi orang yang mengaji, orang yang kita ada ilmu ni, kita mengaji ni tuan-tuan, kita ingat itu di antara sebab yang Allah nak ampunkan dosa kita sebelum Allah hapuskan nyawa kita. Itu yang pertama. Allah kata dengan ditimpa penyakit pada badannya dan kepecikan pada rezekinya. Di antara Allah nak ampunkan dosa semua tu, Allah bagi kawan susah nak dapat rezeki. Susah nak dapat, sehari nak dapat RM10 pun punyalah susah. Rezeki susah. Banyak dapat rezeki susah ni pun satu kebaikan. Tapi jangan kita pergi cari bagi rezeki susah pula. Jangan pergi cari bala pula. Kan? Saya itu kata Allah bagi penyakit. Pergi cari penyakit. Jangan cari penyakit. Dia cari penyakit. Tak boleh. Kita tak boleh puji penyakit tu kan. Kita nak badan kita sehat. Tapi walaupun ada macam tu, Nabi kata ada orang akan rugi dalam keadaan diri dia sihat tu, ada kerugian juga. Di antara kerugian dia sebab dia sihat tapi dia tak beribadat pada Allah. Jadi kita nak sihat ni pun kita nak ibadat pada Allah. Jadi kalau Allah takdirkan kita, Allah takdirkan kita dalam keadaan sihat ni sakit, ditimpa penyakit, kita ingatlah dalam hadis ini menyebut itu di antara sebab yang Allah nak ampunkan dosa. Tapi jangan pula tak makan ubat. Aku dah dalam bini di mana saya itu kata Allah nak ampun dosa. Itu tak makan ubat saja macam tu lah. Macam tu ikhtiari kena buat. Ikhtiari kena. Dan kita bersyukur dengan apa yang berlaku yang Allah takdirkan kepada kita. InsyaAllah. Jadi ingat ada dua. Dalam hadis ni ada dua sebab yang Allah nak bagi, nak ampunkan dosa kita sebelum kita mati. Saya sebut kita tak apa-apa dia. Tak macam tahu kata kami dah mati lah. Kan? Macam tu kita ni semua akan mati bila kita tak tahu kan. Jadi kita ada dua sebab yang Allah akan, dua keadaan yang Allah akan timpa kepada kita untuk Allah ampunkan dosa kita. Yang pertama Allah datangkan penyakit, dan yang kedua Allah pencipta rezeki kita. Jadi maksudnya mungkin rezeki kita tutup dah dapat, ataupun rezeki yang kita dapat tak pernah mencukupi. Kita kena fikir, kita jaga-jaga, taklah kata borong banyak untuk belanja dan sebagainya. Itu juga di antara yang Allah akan mengampunkan dosa sebelum Allah nak cabut dosa. Kan, sebab tu kita dalam Islam ni kita ni kata Allah suka tu Allah bagi sihat tak. Jadi Allah tak suka kat kita. Allah bagi sihat kita tu ada, Allah tak suka. Dan Allah bagi penyakit ni yang kita anggap Allah tak suka kita. Jadi Allah suka untuk ampunkan dosa kita berdasarkan kepada hati dia. Dan banyak lagi hadis-hadis yang kita akan baca lagi tuan-tuan yang akan menceritakan tentang hadis kita. Jadi sangat cukup malam ni dengan satu hadis ini, supaya memberi motivasi kepada kita supaya kita tidaklah terus dan sebagainya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita
kalau kita pergi jumpa sahabat-sahabat kita yang sakit, kita beritahulah kat dia, kita doakan supaya Mat, insyaAllah kamu sembuh, insyaAllah. Kalau bagaimanapun kamu kena sabar. Ini di antara kifarat dosa. Tapi kadang-kadang kita sebut macam tu, dia kata, oh saya ingat aku ni dosa banyak kan. Kata macam tu pula dah. Susah juga kita. Dia pernah kata macam tu. Dia marah kat kita balik. Ustaz ingat saya ni dosa banyak sangat kata. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kan? Tapi di antara kifarat dosa, Allah bagi saya untuk nak hapuskan dosa tu, Allah datangkan kesusahan di antaranya penyakit dan sebagainya. Kalau orang tak mengaji, dia marah kita lah. Tak apa pula ustaz dia kata kan. Ustaz ingat saya ni dosa banyak. Tak macam tu kan. Ada lagi, ada banyak perkara lagi. Walaupun kita pergi tengok ada seorang sahabat itu yang dulu ni kita tahu dia tak pernah sembahyang, tak pernah main masjid. Naik motor tu punya laju depan masjid dia. Cuma tak naik ke masjid dia, motor dia. Kan? Tak pernah pijak tangga masjid. Tak mati. Kita jangan fikir kita mampu aman. Kita perlu sungguh ramai masjid tak main hampir. Dia dah mati dah kan? Jangan fikir kata macam tu. Tunggulah mak, tunggu tengoklah tunggu ramai masjid lawan ni tunggu nanti. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Kita kena bagi sangka baik juga supaya Allah ampunkan dosa. Kena macam tu tuan-tuan. Jangan hidup berdekat lagi. Dia dah mati dah. Kan? Ada setengah orang macam tu. Apa? Kita main masjid dia lawan kita. Dia mampu dia. Jangan macam tu. Kita kena doakan dia sebab kita kena ada harapan pada Allah ampunkan dosa dia. Sebagai tanggungjawab kita sebagai Islam. Sebab kita akan sampai hadis dan InsyaAllah sangat sekat itu yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Dan kita maaf banyak-banyak tuan-tuan sebab terdapat. Okay. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Allahumma na'udzuka Allahumma aslih lana baina qulubina wa baina qulubina wa najina min Allahumma ta'ala wa dhakkirna wa nahdina wa 'alimna wa jannina ya Rabbana benar Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu